Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ni saya nak kongsi sedikit sistem siraman pada pokok durian yang ada dalam kebun getah saya lah. Yang ni yang projek eksperimen gitu yang kat dalam kebun getah ni saya gunakan sistem drip titis sebab keadaan dalam getah ni dia teduh dan tak panas sangat lah. Maknanya kalau kita pakai sistem drip titis ni pun dah okey lah. Sebab dia tak kena panas sangat tanah tu akan lembap lah dalam beberapa hari. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, kita intro dulu. Okey, baik sahabat. Yang dalam kebun getah ni projek eksperimen saya gunakan satu tangki je sebab dia tak banyak pokok ada 25 pokok saja. Tangki tu pun tangki 300 gallon lah. Kalau nak elok saya akan buat tangki 600 gallon ataupun kita tambah lagi satu tangki lah. Okey, yang ni sistem drip titis yang ni cuba tengok contoh ni lah. Air sentiasa on lah. Dan titisan ni kita boleh laraskan dia punya kelajuan lah. Kalau musim kemarau macam sekarang ni, kita akan kuatkan sedikit lah dia punya titisan tu. Okey, kemudian kita akan buka secara berterusan lah. Ini contoh dia. Yang ni saya dah lajukan lah. Okey, keadaan tanah ni jenis berpasir kebun saya ni berpasir sedikit. Kalau kita korek 2-3 kaki tu baru korek satu kaki tu baru jumpa tanah liat lah. Okey, dia punya kepala drip ni kita boleh laraskan dia punya kelajuan Kalau keadaan tanah tu kering sangat, kita kuatkan sedikit lah. Okey, dan saya ada buat 2 kepala drip lah untuk satu pokok ni ataupun lebih lah, bergantung pada saiz ataupun kanopi pokok lah. Yang ni tangki 300 gallon lah, tengah isi air sekarang ni. Okey, kemudian yang kat bawah ni ialah kawasan anak sungai yang saya gunakan untuk kita sedut air. Kemudian kita akan masukkan tangki simpanan ke atas sana tu, pondok sana, yang ke atas tu. Jarak dia dalam 100 meter lah daripada anak sungai ni ke atas Okey, pipe yang saya guna ni 1 inci untuk bawa naik sebab enjin saya ni tak berapa power sangat, jadi kita tak nak bagi beban sangat lah pada enjin tu, pada pump ni. Okey, ni anak sungai yang saya selalu guna untuk ambil air lah. Okey, yang ni enjin lama lah ni. Tapi sekarang ni selepas video ni diambil, enjin tu terbakar sebab ada kebocoran pada dia punya tali minyak pipe minyak dia tu ada bocor, kemudian dia terkena pelak rasanya, kemudian terbakar terus, dah rosak lah enjin ni. Okey, kat sana tu ada jugalah pokok durian kampung isi dia sedap juga tu. Okey, yang ini masih elok lagi lah, tapi sekarang ni dah arwah dah enjin ni, dah tak ada lah. Dia terbakar. Okey, yang ni dia punya spek lah, saya selalu tunjuk lah 550 liter seminit dia punya lift tu 25 meter lah, maknanya ketinggian bukit tu 25 meter sebab kebun saya ni tak tinggi sangat lah. Dia jarak dia 100 meter daripada bawah ni ke atas sana, 100 meter. Okey, ni saya akan buat lagi baiklah kawasan ni untuk kita ambil air ni. Kemudian kita akan upgrade lagi lah. Saya sekarang ni dalam proses untuk upgrade sistem pengairan lah. Okey, kat sana pun ini kawasan kebun getah lah. Yang dalam kebun getah ni kita buat tanam beberapa pokok lah. Setakat ni 25 pokok, ada banyak lagi ruang untuk kita masukkan pokok baharu Okey. Okey, sambil-sambil kita tengok sistem drip ni, kita ronda beberapa pokok durian yang saya tanam dalam kebun getah ni lah.
25 pokok ni ada yang besar, ada yang kecil sebab saya tanam penanti dulu. Kemudian saya buat cantuman sendirilah kat lapangan. Okey, ini klon MK saya rasa ni. Okey, baru lepas sembuh racun saya tak boleh nak masuk dekat sangatlah. Okey, kat bawah ni sistem drip titis lah. Saya dah tunjuk pada awal video dia akan menitis macam tu lah. Kemudian rumput ni kita simpan lah. Yang mana yang tebal sangat tu kita mesin ataupun kita racun lah. Cuma saya tak akan racun pada bahagian kawasan kanopi lah. Dua kaki daripada kanopi memang saya tak akan racun lah. Walaupun kita pakai racun sentuh yang berbahan aktif glufosinate amonium, yang tu pun kita tak akan saya tak akan racun lah bahagian kanopi sebab kita tak guna racun pasta 15 saya gunakan racun buatan Cina lah. Ada pada video sebelum ini lah, sahabat boleh rujuk pada video yang sebelum ini Okey, yang ini klon apa saya tak ingat lah. Saya rasa dua hitam kot yang ni. Dua hitam kena dia punya sistem ni sistem drip titis ni kena tengok juga sahabat sebab ada yang tersumbat lah. Biasanya selepas beberapa lama kita guna tu dia akan berlumut pada bahagian kepala drip ni. Kemudian bila dah ada lumut tu dia air tu tak keluar sangat lah. Jadi kita kena buka balik, bersihkan, kemudian pasang balik lah. Selalu kena tengok jugalah, kena ronda setiap pokok lah. Yang ni dua pokok sekaligus rasa dua hitam dengan musangking Okey, pokok yang ni dahan dia patah sahabat sebab pokok getah tumbang ni terkena pada pokok yang ini separuh tinggal. Dahan sebelah kanan tak ada sebelah kiri tapi saya rasa boleh hidup lagi kot ni. Okey, dari segi air yang kita gunakan tu, yang kita isi tangki tu, dia bergantung kepada bilangan pokok dan juga yang pertama bilangan pokok lah. Yang kedua kekuatan yang kita buka kepala drip tu, kelajuan dia. Dan yang ketiga saiz tangki lah. Maknanya kalau kita sentiasa on kepala drip tu kita buka kuat sikit, kemudian ada banyak pokok, makin cepatlah air dalam tangki tu akan habis biasanya kalau saya buat ni lah yang kat kebun ni, biasanya saya buka menitis tak laju sangat lah. Maknanya setiap kali kita on akan tahanlah air tangki tu dalam 2 hari lah ataupun sehari lebih lah. Kemudian kita kena isi balik lah macam tu lah. Kalau kita guna tangki yang lebih besar 600 galon ada beberapa tangki, maknanya boleh tahan lah mungkin seminggu Contohnya kalau kita letak 5 tangki 500 galon, kemudian kita buka kepala drip tu tak terlalu kuat dan juga bilangan pokok tak banyak, dia akan tahan lama lah. Yang ini saya tangki 300 galon je. Saya akan tambah lagi lah untuk kita bekalkan air yang cukup lah pada pokok. Memandangkan pokok semakin membesar, dia akan memerlukan air yang lebih banyak lah. Okey, jadi kena upgrade lagi lah sistem drip titis ni. Yang ini saya buat sistem drip titis ni sebab yang ni projek eksperimen je lah. Kita nak tengok keadaan pokok ni macam mana dia boleh membesar dalam persekitaran yang penuh dengan akar pokok getah ni. Dan ramai jugalah yang komen yang mengatakan bahawa risiko yang terlalu tinggi lah jika kita tanam pokok durian ni dalam kebun getah. Jadi sebab tu saya buat dulu eksperimen ni, kita akan tengoklah keadaan dia macam mana. Yang ni sebab untuk projek eksperimen ni kita nak uji cubalah, kita nak tengok keadaan macam mana. Yang penting sekali kita dah ada kebun utama lah. Kebun utama tu kita jaga betul-betul lah. Yang ini yang projek eksperimen ni
Apa yang saya buat kat sini, kita tanam penanti, kemudian buat cantuman sendiri. Maknanya kos untuk anak benih tu tak terlalu besar lah, sebab biji pun kita semai sendiri daripada biji tu yang kampung. Kemudian bila dah tanam kat dalam ni, dia membesar, kemudian kita buat cantuman sendiri. Jadi kos untuk anak benih tu tak ada lah. Tak boleh katakan tidak menggunakan kos lah untuk membeli anak benih ni. Yang tu penting, sebab kalau kita boleh buat cantuman sendiri, memang satu bonus lah. Cuma kos yang kita keluarkan ni untuk sistem piping dan juga tangki je lah. Okey. Ini cantuman juga ni. Ini sebenarnya dah 2 kali cantuman ni. Satu sebelum ni dah dimakan oleh lembu sebab tu kecil tu. Dia akan jadi tak sekata lah dia punya pembesaran sebab ada gangguan lah daripada binatang kera apa semua, lembu, sebab kawasan ni tidak berpagar lah. Okey, yang ni pun sama pernah diragut oleh lembu yang menyebabkan cantuman pertama tu patah. Jadi saya buat cantuman baru lah. Yang ni yang kalau yang besar ni memang yang cantuman peringkat pertama lah. Dia besar sikit berbanding dengan yang tadi lah. Yang ni tak pasti keluar apa. Tapi kelemahan dia, sahabat boleh tengok ni, pokok akan jadi meninggi lah. Kemudian batang dia akan kecil sedikit. Okey, daun yang terkena serangan kulak ni kita buang terus lah. Okey, ni antara risiko yang kita perlu hadapi lah bila kita buat tanam durian dalam kebun getah ni, sebab dia banyak penyakit sahabat. Banyaklah cabaran dia. Okey, ini klon Musang King saya rasa. Dia macam ni lah keadaan dia. Pokok ni umur saya tak ingat dah berapa. Setahun lebih kot. Dia akan meninggi sebab dia keadaan redup macam ni, dia nak dapatkan cahaya. Itu salah satu benda yang saya dapat perhatikan lah bila kita dah buat projek eksperimen Okey, yang ini 2 pokok sekaligus ni. Sebelah kiri cantuman mata tunas, yang belah kanan ni cantuman selit Okey, yang ni 3 pokok sekaligus. Nanti kita akan pilih balik lah yang mana yang betul-betul subur Okey, dan ada yang saya buat baru buat cantuman pun ada juga ni. Jadi saya tunjuk beberapa pokok sahabat, sebab video akan jadi panjang sangat Okey, yang ini pun baru buat cantuman juga ni. Kemudian ada 2 lagi menanti. Yang ni D99 rasa, baru buat cantuman. Sebab kita bukan expert sangat Yang kat sana tu pun ada juga semak, saya tak pergi lah. Okey, ini ini pipe yang saya bawa naik air kat bawah tu, nak sungai. Okey, yang ini kecil sikit sebab dia betul-betul redup Kalau pokok yang berada di betul-betul tempat teduh macam ni, memang daun dia akan gelap. Cuma kelemahan dia akan lambat dia akan lambat naik. Pokok getah semua dia terlindung, cahaya matahari dia terlindung. Tu kelemahan dia lah. Okey, yang ini problem juga ni, lembu makan ni kecil lah. Okey, kita akan tengok 2 pokok yang terakhir lah sahabat. Video sekarang ni dah panjang ni. Ni yang yang ini okey sikit ni besar sikit. Mungkin penanti dia subur, dan juga mata yang kita ambil tu tunas yang kita ambil tu untuk buat cantuman tu yang betul-betul segar lah. Okey, ada 2 juga tu. Yang satu lagi tu saya tak kahwin lagi. Okey, ini pokok terakhir lah sahabat
Yang ni dah buat cantuman ni. Ini besar jugalah. Kemudian ada 2 lagi tu. Yang ni D99 rasanya, kalau tak silap lah. Okey, jadi setakat itulah video saya untuk kali ini sahabat. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Sekian, terima kasih.